Saya sangka awak sayang saya dan awak betul-betul paksa saya naik bas. Teman wanita saya berbisik di stesen. Saya kata, awak tahu kenapa, kan? Berpaling dan membiarkan pintu tertutup. Dia masih tidak tahu apa yang telah saya batalkan. Saya letakkan telefon saya di atas perumah aluminium, tarik nafas, ambilnya semula, dan bacanya 2 kali. NG adalah keretanya, kasutnya adalah tayar, dan saya telah membiayai persembahan ini selama 18 bulan. Dia tidak tahu itu kali terakhir saya akan turut serta. Mengimbas kembali sekarang, 3 tahun kemudian, saya dapat melihat dengan tepat bila saya sepatutnya beredar. Tetapi skim perkara tentang berada di dalamnya. Anda meyakinkan diri sendiri bahawa cinta bermaksud menampung kebiasaan, keanehan kecil, perkara-perkara yang menjadikan pasangan Anda unik. Anda memberitahu diri sendiri ia menawan apabila dia bercakap dengan papan pemuka seperti kanak-kanak kecil. Anda ketawa apabila dia menegaskan kereta itu perlu pergi ke spa dan bukannya hanya mengatakan dia mahu ia diperincikan. Anda tidak sedar bahawa Anda tidak membiayai sayalan. Anda membiayai sesuatu yang lain sama sekali. Nama saya Colt Rainer. Saya kini berumur 34 tahun. Tetapi saya berumur 31 tahun ketika semua ini berlaku. Saya telah bekerja di Dutch di kawasan Phoenix selama hampir 12 tahun. Bermula sebagai perantis sejurus selepas sekolah menengah. Naik pangkat menjadi juru teknik kanan, kemudian penyelia lapangan. Ia bukanlah kerja yang glamor. Anda menghabiskan hari-hari Anda di loteng yang mencecah 130 darjah, merangkak melalui ruang yang tidak dibina untuk manusia, membaiki sistem yang orang hanya perasan apabila ia rosak. Tetapi ia adalah kerja yang jujur. Ia bergaji lumayan. Dan di Arizona, penghawa dingin bukanlah satu kemewahan. Ia adalah satu kemandirian. Itu memberi saya rasa kestabilan yang tidak pernah saya miliki semasa membesar. Saya bertemu Sen di barbeku, seorang rakan di Tempe. Dia bekerja sambilan melakukan kuku di salon di Scotty S. Daly. Mendapatkan kuku yang cantik pada hujung minggu, tetapi jarang sekali keluar pada hari bekerja. Dia mempunyai tenaga ini, ceria, spontan, jenis orang yang menjadikan perjalanan ke kedai runcit terasa seperti satu pengembaraan. Saya tertarik dengan itu. Saya telah menghabiskan sebahagian besar hidup saya dengan bersikap praktikal, bertanggung jawab, dan terukur. Dia terasa seperti warna dalam dunia skala kelabu. Kami berpindah bersama selepas kira-kira 8 bulan. Ketika skim saya pertama kali mendengar dia bercakap dengan kereta itu. Honda Civic miliknya ialah model 2008 dengan 180,000 m di atasnya, pintu penumpang kemik, lampu hadapan yang berkelip-kelip apabila hujan. Bahagian dalamannya berbau sedikit seperti penyega udara vanila yang digantungnya di cermin 3 tahun lalu dan tidak pernah diganti, tetapi ia berfungsi. Honda sentiasa beroperasi. Selamat pagi, NG, katanya sambil menepuk papan pemuka sebelum memusingkan kunci. Semoga hari ini indah. Okey. Pada mulanya saya dapati ia menarik. Agak eksentrik. Sudah tentu, tetapi tidak berbahaya. Setiap orang ada cara mereka. Saya bercakap dengan pembuat kopi pada waktu pagi apabila saya lewat. Siapakah saya untuk menilai? Tanda amaran pertama datang kira-kira 6 bulan selepas kami berpindah bersama. Kami bersetuju bahawa saya akan menanggung sebahagian besar sewa. Kami telah menemui sebuah rumah 2 bilik tidur yang baik di Tempe dengan harga 1,400 sebulan. Dan saya menjana pendapatan yang lumayan sementara dia masih membina pangkalan pelanggannya di salon. Perjanjian itu mudah. Saya akan menanggung kos perumahan supaya dia boleh menabung secara agresif untuk kereta yang lebih baharu. Sesuatu yang boleh diharap, sesuatu yang tidak akan membuatnya terkandas. Dia akan menyimpan 5 atau 600 sebulan. Kami fikir, dan dalam beberapa tahun lagi, dia akan mempunyai cukup wang untuk bayaran pendahuluan yang kukuh untuk sesuatu yang baru. Mungkin juga membeli sesuatu yang terpakai jika dia berdisiplin mengenainya. Kecuali setiap kali saya bertanya tentang dana kereta, ia nampaknya tidak pernah berkembang. Saya terpaksa membelikan NG kasut baharu. Katanya, $200 untuk tayar. NG perlu pergi ke spa.
150 lagi untuk perincian. NG berasa lembab. Saya rasa dia memerlukan vitamin. Rupa-rupanya itu adalah pembersih penyuntik bahan api dan tangki petrol premium. Saya tidak menolak pada mulanya kerana saya memahami realiti kewangan untuk memastikan kereta lama terus berjalan. Penyelenggaraan adalah sebahagian daripada perjanjian, dan jika dia ingin memandunya selama 1 atau 2 tahun lagi sambil berjimat, adalah wajar untuk memastikan ia berada dalam keadaan yang baik. Tetapi ada sesuatu tentang cara dia membingkaikannya. Desakan untuk mempersonifikasikan setiap perbelanjaan yang mula membebankan saya. Bukannya saya perlukan tayar baharu, tetapi NG perlukan kasut. Bukannya tempat cuci kereta. Ia adalah hari spa NG. Ia terasa kurang seperti kasih sayang dan lebih seperti prestasi. Seperti dia menggunakan bahasa comel untuk menjadikan permintaan lebih sukar untuk dipersoalkan. Tanda amaran kedua datang pada malam Selasa di bulan Julai. Saya telah bekerja shift 12 jam, bermula pada pukul 6 pagi dengan pemasangan komersial di Chandler, kemudian dipanggil ke pembaikan kecemasan di Scotty S. Daly sekitar pukul 3. Apabila saya sampai di rumah pada pukul 7 pagi, saya keletihan, diliputi kotoran dan penebat. Tangan saya letih kerana bekerja di ruang sempit sepanjang hari. Sen sedang di sofa sambil melayari telefonnya. Saya bertanya sama ada dia mahu makan malam. Hadiah saya, sesuatu dengan penghawa dingin yang baik dan bir sejuk. Dia langsung tidak mendongak. NG penat malam ini, katanya. Dia perlu berehat. Saya merenungnya seketika. Menunggu untuk melihat sama ada dia bergurau. Dia tidak. Sen, kataku dengan berhati-hati. Kereta itu tidak letih. Jangan jahat. Dia membalas. Awak tahu dia telah bekerja keras. Kami memandu ke seluruh Scotty S. Daly hari ini melakukan tugasan. Dia patut berehat. Saya biarkan sahaja kerana saya terlalu letih untuk berdebat. Tetapi selepas dia tidur, saya keluar dan memeriksa kereta. Tangki minyak penuh. Saya pernah mendengarnya mengadu 2 hari sebelumnya tentang ketiadaan wang untuk diisi. Tetapi disitulah ia. Jarum tertimbus di dalam kereta. Apabila saya bertanya kepadanya tentangnya pada keesokan paginya, dia sudah bersedia untuk menjelaskannya. Seorang rakan telah meminjamkan wang minyaknya. Perkara sekali sahaja. Jangan pelikkan. Colt. Saya mahu mempercayainya. Alternatif bahawa dia berbohong tentang sesuatu yang sekecil wang minyak terasa tidak masuk akal. Jadi, saya memfalkannya dan pergi bekerja. Titik. Puncaknya tidak datang sekaligus. Ia terkumpul. Saya terus menanggung sewa rumah, terus menanggung utiliti, dan mula menanggung barangan runcit juga, kerana waktu selalunya perlahan dan dia perlu menyimpan dana kereta. Saya bekerja 50. Kadangkala 60 jam seminggu. Pulang ke sebuah apartmen yang sentiasa terasa sedikit huru-hara. Barang-barangnya di merata tempat, pinggan mangkuk di sinki, dobi bertimbun di atas kerusi yang kami beli khusus untuk mengelakkan dobi daripada bertimbun di atasnya. Dan melalui semua itu, naratif berterusan tentang NG ini. NG memerlukan pakaian baharu yang ternyata sarung tempat duduk. $80. NG rasa kurang sihat. Penapis udara kabin $45 di AutoZone. NG berhak mendapat sesuatu yang istimewa untuk hari lahirnya. Saya tidak bertanya apakah hari lahir kereta. Saya hanya memerhatikan Sen membelanjakan $120 untuk tika lantai tersuai. Setiap permintaan datang dalam bahasa yang membuatnya kedengaran tidak masuk akal untuk dipersoalkan. Siapa yang enggan membelikan kasut untuk seseorang yang bekerja keras, yang menafikan ubat rakan yang sakit, yang iri hati dengan hadiah hari jadi? Kecuali ia bukan seseorang. Ia adalah mesin. Dan saya mula rasa seperti saya sedang membiayai fantasi yang tidak ada kena mengena dengan menabung untuk kereta yang lebih baik. Pada hari semuanya berubah. Saya sedang menggantikan penapis udara di ruang enjin NG. Sen telah meminta saya untuk melakukannya. Kata dia telah cuba membelinya di AutoZone, tetapi tidak pasti saiz yang hendak dibeli.
Saya memberitahunya bahwa saya akan menguruskannya. Lebih mudah daripada menerangkan cara membaca nombor penapis. Semasa saya membuka kotak sarung tangan, saya terjumpa risit. Pembaikan auto Bryson Giles. $300. Kejar rehat. Bertarikh 2 bulan lalu. Bryson ialah kawan saya. Kami bertemu di sekolah menengah. Kedua-duanya berakhir dalam perdagangan. Saya dan Dutch. Dia sebagai mekanik. Kami bermain biliar pada malam Khamis apabila jadual kami sejajar. Jika Sen membawa kereta itu kepadanya, dia pasti akan menyebutnya. Kami bercakap tentang segala-galanya, tetapi dia tidak pernah berkata sepatah pun. Saya duduk di tempat duduk pemandu dengan risih di tangan saya. Cuba memahaminya. Mungkin dia terlupa memberitahu saya. Mungkin ia satu kejutan, sesuatu yang dia uruskan sendiri untuk meringankan beban saya. Tetapi $300 sudah banyak untuk percutian. Dan jika dia mempunyai uang untuk itu, mengapa dana kereta masih tidak berbaloi? Saya tidak bersemuka dengannya dengan segera. Saya tidak pernah jenis yang cepat membuat kesimpulan. Saya hanya memikirkannya selama beberapa hari, memikirkannya semasa saya bekerja, terus membayar bel, terus mendengarnya bercakap tentang bagaimana Angie memerlukan ini atau itu. Terus rasa seperti ada sesuatu yang asas yang tidak kena. Seminggu kemudian, kami memandu pulang dari majlis hari jadi untuk Mai, salah seorang rakan sekerja Sen. Saya telah bekerja shift 10 jam pada hari itu, dan saya sedang mabuk. Bukan mabuk, cuma mabuk sepenuhnya. Sen memandu kerana dia hanya minum sekali di majlis itu. Kami berhenti di stesen minyak dalam perjalanan pulang. Saya perlu buatkan Angie minum, katanya sambil mematikan enjin. Saya memandangnya. Dia perlukan minyak. Ya, dia dahaga. Sesuatu dalam diri saya tersentak. Bukan dengan ganas, cuma senyap, seperti kabel yang terlalu lama tegang akhirnya terurai. Jadi, kataku, mengekalkan nada suaraku. Bolehkah awak cakap awak perlu isi minyak kereta? Boleh tak kita berhenti berpura-pura jadi orang? Dia berpaling memandangku, dan aku melihat matanya basah serta-merta. Kenapa awak jahat sangat? Katanya, suaranya serak. Awak tahu, beginilah cara saya bercakap. Ia tidak menyakiti sesiapa. Ia bukan tentang cara awak bercakap, kataku. Ia tentang berapa banyak kosnya. Berapa banyak yang saya belanjakan untuk kasut, hari spa dan vitamin untuk mesin. Saya bekerja keras 60 jam seminggu. Dan dana kereta tidak masuk lebih setahun. Kemana perginya wang itu? Wajahnya berubah. Air mata mengalir. Dia menjadi dingin. Keluar. Apa? Keluar dari kereta saya. Kalau awak nak jadi macam ni, saya akan memandu sendiri pulang. Kami berada di tepi lebuh-raya. Hampir pukul 11 malam, tetapi saya dapat lihat dia tidak mahu berganjak, dan saya terlalu letih untuk bertengkar mengenainya. Saya keluar. Dia memandu pergi sebelum saya menutup pintu sepenuhnya. Saya berdiri di tempat letak kereta Circle K, memerhatikan lampu belakangnya hilang dan mengeluarkan telefon saya untuk menghubungi pihak pengangkutan. Ketika skim saya melihat amaran kad kredit, transaksi kedai barang kemas $500 disiarkan 10 minit yang lalu. Saya merenung pemberitahuan itu, membacanya 3 kali. Kemudian saya membuka aplikasi perbankan kongsi kami dan mula menatal sejarahnya. Apa yang saya temui membuatkan perut saya meronta. Pindahan kecil. 50 di sini. 75 di sana. Sentiasa ke akaun yang saya tidak kenali. Saya mengklik untuk melihat nama panggilan akaun itu. NG. Bukan kereta. Akaun. Simpanan yang saya tidak dapat akses. Saya menaiki bas pulang malam itu. Duduk di belakang di sebelah seorang lelaki yang berbau seperti minyak motor dan WD-40 dan memikirkan setiap kali dia meminta saya menanggung sesuatu untuk NG. Setiap perbelanjaan saya justifikasikan sebagai penyelenggaraan kereta. Setiap teks comel tentang kasut dan hari spa.
Saya telah membiayai akaun berasingan sambil berfikir saya sedang membantunya menyimpan untuk masa depan kami. Apabila saya sampai di rumah, dia sudah berada di atas katil. Saya tidak mengejutkannya. Saya hanya duduk di ruang tamu dalam gelap dan memikirkan berapa banyak uang yang telah saya masukkan untuk sewa rumah, utility, barangan runcit, bahagiannya daripada segala-galanya sementara dia mengalihkan pendapatannya sendiri ke tempat yang saya tidak dapat lihat. Kemarahan itu datang kemudian. Malam itu, saya rasa kebas. Saya tidak tidur. Sekitar jam 4 pagi, saya menghubungi Bryson. "Kawan," jawabnya. Suaranya mengantuk. "Apa masalahnya?" "Risit di dalam kereta sen," kata saya. "Brake berfungsi." "Apa yang awak buat sebenarnya?" Suasana menjadi sunyi sepi yang panjang. Lelaki Colt. "Saya tak mahu masuk campur dalam semua ini." "Saya bukan minta awak masuk campur. Saya tanya apa yang awak usahakan." Jeda lagi. "Tiada apa-apa." "Dia minta saya tulis invoice." Kata dia memerlukannya untuk, saya tak tahu, untuk membuat bajet atau sesuatu. Saya rasa ia pelik, tapi dia memang teman wanita awak. Jadi saya fikir ia sejenis perkara rumah tangga. "Berapa kali?" "Apa?" "Berapa banyak invoice yang awak tulis untuk kerja yang awak tak buat?" "Jesus Colt." "Berapa banyak?" "3. Mungkin 4. Saya tak ingat betul." Saya mengucapkan terima kasih dan menutup telefon. Duduk di sana sambil memerhatikan matahari terbit melalui bidai. Apabila sen bangun sekitar pukul 9, saya sudah log masuk ke akaun bank kami dan menemui pindahan wang selama 8 bulan ke akaun NG. Hampir $6,000. Wang yang dia dakwa dia tak ada. Wang yang dia kata akan disalurkan ke tabung kereta. Wang yang dia dah curi semasa saya bayar separuh daripada semuanya. Saya tak bersemuka dengannya semasa dia keluar dari bilik tidur. Saya cuma tanya dia nak kopi ke tak, buat macam yang dia suka, dan hulurkan kepadanya sambil tersenyum. "Saya dah fikir," kata saya sambil duduk berhadapan dengannya di meja dapur. "Tentang dana kereta. Kita patut buka akaun simpanan bersama. Jadikannya rasmi. Saya boleh tetapkan pemindahan automatik daripada gaji saya. Rancanglah untuk dapatkan sesuatu yang boleh dipercayai untuk awak." Dia menghirup kopi. Tak nampak langsung pada pandangan saya. "Manisnya," katanya. Tapi saya suka menjejakinya sendiri. "Awak tahu, saya pelik tentang hal kewangan." "Saya tahu," kata saya. "Tapi kita sedang membina kehidupan bersama, kan? Bukankah sepatutnya kita sehaluan dari segi kewangan?" "Kita sehaluan." "Betul ke?" Dia meletakkan cawan itu. "Apa maksudnya?" "Tiada apa-apa," kata saya. "Cuma berfikir." Saya biarkan sahaja. Pergi bekerja. Menghabiskan hari itu memikirkan nombor-nombor di kepala. Bukan tentang sistem Dutch, tetapi tentang pajakan apartemen. Nama saya sahaja, hak milik kereta, juga nama saya. Saya telah menandatangani bersama semasa dia membelinya kerana kreditnya tidak mencukupi, kemudian membayar sendiri 6 bulan pertama semasa dia menetap. Semuanya atas nama saya kerana dia memerlukan bantuan, yang bermaksud semuanya di bawah kawalan saya. Saya tidak bergerak selama 3 hari. Hanya memerhati, dan perasan bagaimana dia sentiasa menyemak telefonnya. Bagaimana dia akan meninggalkan apartemen untuk urusan, dan kembali beberapa jam kemudian tanpa menunjuan apa-apa. Bagaimana dia telah mendapatkan rantai leher baharu, mungkin pembelian kedai barang kemas berharga $500, dan mendakwa ia adalah hadiah daripada Marai. Pada hari keempat, saya menyemak penjejak GPS pada telefon saya. Saya telah memasangnya setahun yang lalu sebagai sebahagian daripada aplikasi insurans kereta kami. Salah satu perkara yang menjejaki tabiat pemanduan anda dengan diskaun. Sen tidak kisah pun pada masa itu. Kereta itu diletakkan di luar sebuah kompleks apartemen di Mesa. Dia memberitahu saya bahawa dia sedang menjalankan urusan untuk salon. Saya tidak memandu ke sana. Saya tidak perlu melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah tahu.
Sebaliknya, saya menghubungi syarikat tunda. Saya perlu melaporkan kenderaan untuk rampasan. Saya kata ia atas nama saya. Pemandu yang seorang lagi telah ingkar dalam pengaturan pembayaran. Ia sah di sisi undang-undang. Kereta itu hak milik saya. Dia telah berhenti membuat pembayaran yang dipersetujui. Alamak, dia tak pernah betul-betul mulakan. Saya telah membuat liputan sepanjang masa. Truk itu berjaya menangkapnya dalam masa sejam. Saya berada di kedai Bryson apabila dia mula menghubungi 14 kali berturut-turut. Kemudian mesej teks, kemudian pesanan suara, kemudian rakan sekejanya, Mira, kemudian nombor yang saya tidak kenali, mungkin dipinjam daripada sesiapa sahaja yang pernah bersamanya di apartemen di mesa itu. Saya biarkan semuanya beralih kepada pesanan suara. Bryson membantu saya memeriksa kereta sebelum saya memutuskan apa yang perlu dilakukan dengannya. Kami merekodkan semua yang ada di dalam booth. Barang kemas, pakaian yang masih terpasang tag, tablet masih di dalam kotak, tiada satu pun daripadanya milik saya untuk diambil. Jadi, saya tinggalkannya, tetapi saya mengambil gambar, menyimpan risit di mana saya boleh menemuinya. Panggilan terus datang selama berhari-hari. Saya menyekat nombornya, kemudian nombor baharu yang dia gunakan, kemudian nombor Mi apabila dia mula menghubungi bagi pihak selain. 2 minggu kemudian, dia muncul di kedai Bryson. Saya sedang membantunya menukar enjin apabila saya melihatnya masuk. Dia kelihatan lebih kecil. Rambutnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda yang tidak kemas. Tanpa alat solik, seluar sukan, dan salah satu hoodie lama saya. Mesti saya dah capai sebelum saya tukar kunci apartemen. Colt, katanya. Tolong, kita perlu berbincang. Saya tak berhenti buat apa yang saya buat. Cuma tangan saya berada di atas dudukan enjin sambil menguatkan alat pengangkat. Tiada apa yang perlu dibincangkan. Saya ada buat silap, katanya. Dan suaranya serak. Saya tahu saya buat. Tapi kita boleh betulkan ini. Saya akan jujur mulai sekarang. Saya akan tunjukkan akaunnya. Kita boleh mulakan semula. Saya tak nak mulakan semula, kata saya. Akhirnya memandangnya. Saya mahu awak pergi. Kereta ini milik saya. Saya yang bayar. Nama saya ada pada hak milik kereta. Awak nak layan dia macam orang. Baiklah. Sekarang awak tak perlu. Dia mula menangis ketika itu. Air mata yang sebenar kali ini. Bukan air mata yang beraksi sep. Erti yang dia gunakan di stesen minyak. Kemana saya patut pergi? Macam mana saya nak pergi kerja? Itu bukan masalah saya lagi. Colt, tolonglah. Saya tengah tertekan. Saya tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan wang. Saya cuba melindungi diri saya dengan berbohong kepada saya. Dengan berpura-pura awak menyimpan untuk masa depan kita sementara awak membina dana untuk melarikan diri. Bukan macam tu. Kalau begitu, bagaimana keadaannya? Dia tidak mempunyai jawapan. Atau mungkin dia ada dan hanya tidak mahu mengatakannya. Saya kembali ke enjin. Dia berdiri di sana selama seminit lagi, mungkin 2 minit, kemudian berpaling dan berjalan keluar. Bryson menunggu sehingga bunyi tapak kakinya hilang sebelum dia bercakap. Awak rasa seronok dengan itu? Saya tidak rasa apa-apa, kata saya. Dan mungkin skim intinya. Saya menjual kereta itu 3 minggu kemudian, menggunakan wang itu untuk membayar kad kredit yang telah dia hadkan hadnya dan menampung kos membatalkan pajakan apartemen. Berpindah ke sebuah rumah 1 bilik tidur berhampiran halaman utama syarikat Dutch. Lebih kecil, lebih senyap, lebih murah. Tiada sesiapa yang bercakap dengan objek tidak bernyawa. Sen menyiarkannya dalam talian. Membuat saya kelihatan seperti seorang yang mengawal. Kata saya telah mencuri keretanya, bahawa saya mendera dari segi kewangan, bahawa saya telah meninggalkannya terkandas tanpa cara untuk menyara dirinya sendiri. Beberapa orang rakan bersama menghubungi mereka. Saya menghantar penyata bank, tangkapan skrin pemindahan akaun NG, invoice palsu daripada Bryson. Saya tidak mengeditnya,
hanya membiarkan nombor yang bercakap. Kebanyakan orang berhenti bertanya soalan selepas itu. Dia mencuba sekali lagi kira-kira sebulan kemudian. Menghantar surat kepada syarikat Dutch. Mungkin saya fikir saya tidak akan menyekat mail fizikal. Ia ditulis tangan. 3 halaman. Banyak perkataan tentang bagaimana dia keliru, bagaimana hubungan itu bergerak terlalu pantas, bagaimana dia menggunakan akaun rahsia itu sebagai mekanisme mengatasi masalah kerana dia tidak berasa selamat, bagaimana dia kini menyedari bahawa saya adalah satu-satunya perkara sebenar dalam hidupnya, bagaimana dia berharap kami sekurang-kurangnya boleh bercakap, berkawan, mencari jalan penyelesaian. Saya membacanya sekali, kemudian saya memfailkannya dalam folder yang sama dengan semua dokumen lain daripada hubungan itu. Dokumen insurans, perjanjian pajakan, risit. Kemudian saya menutup folder itu dan kembali bekerja. Perkara tentang Dutch ialah ia sistematik. Anda mendiagnosis masalah. Anda mengenal pasti pembetulannya. Anda melaksanakan pembaikan. Anda menguji sistem. Anda beralih ke panggilan seterusnya. Ada kejelasan dalam dirinya yang sentiasa saya hargai. Saya menghabiskan 2 tahun berikutnya dengan menumpukan pada kejelasan itu. Mengambil shift tambahan. Mendapat lesen kontraktor saya. Mula membidak kerja komersial. Mengumpul simpanan yang sebenarnya milik saya. Bercinta sedikit. Tiada yang serius. Kebanyakannya baru belajar untuk menikmati kehadiran saya sendiri semula. Saya berhenti menyemak untuk melihat apa yang Sen lakukan. Tidak melihat media sosialnya. Tidak bertanya kepada rakan-rakan bersama tentangnya. Bab itu sudah ditutup. Dan saya tidak perlu terus membaca semula halaman yang sama. Terakhir saya dengar, dan ini datang tanpa diminta melalui rakan kepada seorang rakan kira-kira 6 bulan yang lalu, dia telah berpindah semula bersama ibu bapanya. Masih melakukan kuku, tetapi di salon yang berbeza. Tiada kereta, menaiki bas. Saya tidak berasa puas mendengarnya. Tidak berasa dibelah. Kebanyakannya, saya hanya berasa letih. Bukan kerana kerja. Saya sentiasa bekerja keras. Keletihan itu adalah kerana membawa sesuatu yang bukan hak saya untuk dibawa. Daripada mempercayai bahawa cinta bermaksud menerima apa sahaja yang seseorang pilih untuk persembahkan walaupun ia tidak sepadan. Daripada berfikir bahawa mempersoalkan prestasi membuatkan saya tidak baik hati. Saya kini berumur 34 tahun. Saya menjalankan perniagaan Dutch kecil dengan 2 orang pekerja. Kami melakukan kerja-kerja kediaman dan komersial ringan, kebanyakannya panggilan serdis dan pengubah suaian. Ia stabil, menguntungkan, jujur. Saya tinggal bersendirian di sebuah rumah yang saya beli terus tahun lepas. Tiada yang mewah, hanya sebuah ladang 3 bilik tidur di Gilbert dengan prestasi yang baik dan unit penghawa dingin yang kukuh. Saya sendiri memasang sistem itu. Saiznya terlalu besar setengah tan kerana saya suka sejuk. Saya tidak lagi bercakap dengan pembuat kopi saya. Rupa-rupanya mesin berfungsi dengan baik tanpa penegasan. Apa yang saya pelajari daripada Seni dan NG bukanlah pendedahan besar tentang kepercayaan atau tanda amaran. Ia lebih mudah daripada itu. Kadangkala orang membina persembahan yang rumit untuk mengelakkan daripada bersikap terus terang. Mereka membungkus permintaan dalam bahasa yang menjadikan mereka sukar untuk ditolak. Mereka mencipta naratif yang meletakkan anda sebagai tidak baik hati kerana bertanya soalan asas. Dan jika anda seorang yang menghargai kebaikan, yang mahu menyokong, yang percaya dalam memberi orang manfaat keraguan, anda akhirnya boleh membiayai fiksyen orang lain untuk masa yang sangat lama. Bahagian yang sukar bukanlah pergi. Ia adalah mengiktiraf bahawa anda sepatutnya. Saya tidak menyesali 2 tahun bersama Sen. Mereka mengajar saya apa yang saya tidak sanggup terima, apa yang saya tidak sanggup dana, apa yang saya tidak sanggup abaikan. Mereka mengajar saya bahawa diam tidak sama dengan kedamaian, bahawa menyokong seseorang tidak sama dengan dipergunakan, bahawa kadangkala perkara paling penyayang yang boleh anda lakukan ialah berhenti mengambil bahagian dalam persembahan orang lain dan mula hidup dalam realiti. Saya masih melihat kereta sidik usang di jalan raya kadangkala. Pintu kemik,
lampu hadapan berkelip-kelip, penyega udara vanila yang sudah 3 tahun melepasi tarikh luputnya. Saya tidak memikirkan sen apabila saya melihatnya. Kebanyakannya saya hanya memikirkan betapa gembiranya saya kerana saya tidak perlu berpura-pura lagi. Dan itu sudah cukup.